Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah dan semua rakan-rakan. Kami daripada kelas KAM 1103A kumpulan 3 akan membentangkan tajuk Fiqh Al-Awlawiyat dalam pengurusan Islam. Berikut adalah nama-nama ahli kumpulan, iaitu Muhammad Aidil Farhan bin Ismail, Muhammad Lutfi bin Jihan, Muhammad Akmal Hakim bin Khairul Azhar dan Muhammad Amir Firdaus bin Khairuddin. Dalam kehidupan seharian kita pasti berdepan dengan banyak tuntutan dan kewajipan yang perlu dilaksanakan. Sebagai mukmin yang perlu memikul amanah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Tidak kira sama ada sebagai pemimpin, masyarakat, organisasi, keluarga atau diri sendiri. Seseorang perlu merencanakan tugasnya agar tanggungjawab dapat dilakukan pada masa yang tepat dan baik. Dengan kata lain, memahami secara ilmiah dan terperinci tentang apa yang patut dilakukan dan apa yang tidak patut dilakukan. Bukan bertindak mengikut perasaan atau andaian yang tidak berasas. Pengetahuan tentang fiqh al-awlawiyat akan dapat membantu menilai segi keutamaan bagi setiap tugasan yang hendak dilakukan. Sebagai lebih-lebih lagi apabila berlakunya perselisihan faham antara tuntutan-tuntutan tersebut. Fiqh bererti kefahaman. Al-awlawiyat pula bererti keutamaan. Sebagai satu istilah lengkap, fiqh al-awlawiyat memberi erti satu kefahaman yang meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil dari segi hukum, nilai dan pelaksanaannya. Pekerjaan yang utama harus dilaksanakan berdasarkan penilaian syariah yang sahih yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu dan diterangi oleh akal. Secara prinsipnya, fiqh al-awlawiyat bermaksud mengutamakan yang lebih utama dalam melaksanakan hukum dan nilai. Walaupun semua perbuatan itu baik dan secara umumnya digalakkan, namun antara satu kebaikan dengan kebaikan yang lain ada perbezaannya yang tersendiri, sama ada pada hakikatnya sendiri atau hubungan dengan situasi berkenaan. Antara kepentingan fiqh al-awlawiyat ialah mengetahui dan meletakkan sesuatu perkara itu dengan adil dan bertanggungjawab. Yang kedua, merencanakan gerak kerja yang lebih terancang, bersepadu dan efektif mengikut keutamaan yang tepat. Yang terakhir, ia dapat mengelakkan masyarakat daripada pembaziran masa, tenaga dan sebagainya yang merugikan diri dan Islam kerana kesilapan mengutamakan yang tidak penting daripada yang paling penting sering terjadi di kalangan masyarakat kita. Seterusnya, al-daruriyat. Al-daruriyat merupakan objektif yang mana kehidupan agama dan keduniaan manusia terletak dengannya. Seterusnya, memelihara agama. Selepas itu, setiap urusan agama dibina atas perkara-perkara ini dan hanya memeliharanya sahajalah. Maka dengan segala urusan individu dan masyarakat akan berjalan dengan baik. Seterusnya, al-hajiyat. Kepentingan yang diperlukan oleh manusia dan memberi kemudahan kepada mereka dan menghilangkan kesempitan yang membawa kepada kesulitan dan kesukaran dengan ketiadaannya. Kedua, ketiadaannya pula tidaklah sehingga membawa kepincangan dalam hidup manusia sebagaimana dengan ketiadaan al-daruriyat. Ketiga, disyariatkan beberapa kemudahan rukhsah seperti solat qasar dan jamak bagi orang yang musafir. Seterusnya ialah al-tahsiniyat. Ia merupakan kepentingan yang menghendaki seseorang itu berpegang teguh dengan akhlak-akhlak yang baik dan budi pekerti yang mulia. Ketiadaan al-tahsiniyah ini tidaklah membawa kepada kesukaran hidup manusia sebagaimana ketiadaan al-daruriyat dan al-hajiyat, tetapi ia membawa kepada kehidupan yang tidak elok pada pandangan orang-orang yang berakal. Contohnya, Islam mensyariatkan bersuci dan menutup aurat di dalam solat, memakai bau-bauan semasa berada di dalam masjid dan di tempat perhimpunan seperti orang ramai dan sebagainya. Selain itu ialah fi al-awlawiyat. Daripada Al-Quran dan hadis Nabawi serta amalan salaful as-soleh diaplikasikan dalam pelbagai aspek kehidupan sama ada yang berkaitan dengan agama, pekerjaan bangsa dan sesebuah negara. Contohnya, Imam Syafi'i pernah berkata, belajar ilmu itu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Yang kedua, Imam Syahid Hasan Al-Banna pernah menyelesaikan isu mengenai bilangan rakaat sembahyang tarawih 20 ataupun 8 rakaat. Dan yang terakhir, mengawinkan anak itu lebih afdal daripada mengerjakan ibadat haji sunat.
Contoh aplikasi fiqh al-aulawiyat. Apabila bertembung antara mesyuarat persatuan dengan peperiksaan, maka apa yang kena aulakan ialah peperiksaan, kerana mungkin mudaratnya lebih besar sekiranya kita meninggalkan peperiksaan. Mungkin tidak dapat naik kelas, keputusan peperiksaan gagal dan sebagainya, dan akibatnya kita menjadi fitnah kepada persatuan. Seterusnya, anda sedang memandu kereta dengan penuh berhemat. Tiba-tiba datang sebuah motosikal yang dipandu dengan kurang berhemat, lalu membuatkan anda hilang kawalan. Dalam masa yang sama, seekor kucing yang sangat cantik berada di hadapan anda. Pilihan hanya dua, sama ada melanggar kucing yang comel atau melanggar pemandu motosikal tersebut. Sudah tentu pilihan yang tepat ialah melanggar kucing daripada melanggar pemandu motosikal. Kenapa? Cuba anda fikirkan, nyawa manusia dengan nyawa binatang, yang mana lebih utama? Akhir sekali, kesimpulan. Fiqh al-aulawiyat merupakan satu ilmu yang sangat berguna dan penting kerana ianya membahas kepincangan dan penilaian yang bercampur aduk dari sudut pandangan syariat Islam untuk menentukan sesuatu perkara, pemikiran dan perbuatan. Seterusnya, ada perkara yang mesti diutamakan dan didahulukan, dan ada pula perkara yang seharusnya diletakkan kemudian. Seterusnya, ilmu fiqh al-aulawiyat ini memberikan penjelasan mengenai sebahagian besar keutamaan yang telah digariskan oleh Islam. Akhir sekali, dapat mengurus dan membantu kefahaman dan memberi keutamaan terhadap segala perkara mengenai aspek kehidupan. Sekian daripada kami. Terima kasih.